Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah bertemu kembali kita pada pagi ini untuk meneruskan sesi pembelajaran kita seperti biasa. Okey. Tanpa melengahkan masa, muallim terus ke halaman halaman 8. Halaman 8 dalam bidang Al-Quran, unit 2, membaca surah Al-Asr. Okey, sebelum ni dah belajar unit pertama, membaca surah Al-Kafirun. Okey, untuk unit 2, membaca surah Al-Asr. Okey. Sebelum kita baca, marilah kita kenal dahulu serba sedikit tentang surah Al-Asr. Okey. Kamu tengok di buku teks kamu halaman 8 bahagian bawah. Bahagian bawah ni, okey, muallim besarkan sekejap. Bahagian bawah, okey. Surah Al-Asr, infonya surah yang ke-103. Surah yang ke-103 daripada 114 surah kesemuanya dalam Al-Quran. Surah Al-Asr, surah yang ke-103. Okey, surah Al-Asr diturunkan di Mekah. Surah Al-Asr diturunkan di Mekah, dan kalau istilah bahasa Arabnya surah Makkiyah. Dia ada dua istilah, Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah adalah surah yang diturunkan di Mekah, dan kalau Madaniyah adalah surah yang diturunkan di Madinah Al-Munawwarah. Okey, surah Al-Asr diturunkan di Mekah. Surah seterusnya, surah ini menerangkan tentang kepentingan masa. Al-Asr bermaksud masa. Jadi surah ini menceritakan tentang nilainya, berharganya masa, pentingnya masa kepada kita, pentingnya pengurusan masa kepada kita, hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, amalkan membaca surah Al-Asr apabila selesai sesuatu majlis. Dalam sesuatu majlis ilmu, kita baca surah Al-Asr, ada kelebihannya, ada manfaatnya. InsyaAllah mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Surah Al-Asr. Surah Al-Asr ada 3 ayat sahaja. 3 ayat sahaja, senang untuk kita hafal dan ingat nanti. Okey, mari sama-sama kita baca surah Al-Asr. Okey. Surah Al-Asr hanya ada 3. Ini adalah antara surah pendek. Surah pendek hanya ada 3 ayat. Kalau surah lain yang ada 3 ayat, contohnya lagi Al-Kautsar, dan ada beberapa surah. Okey. Surah Al-Asr hanya ada 3 ayat. Jom kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Surah Al-As 3 ayat. Okey, surah Al-As 3 ayat. Boleh kalau yang ayat 3 ni kalau kita tak cukup nafas, kalau nak berhenti kat bil haq. Okey, tapi kalau kita boleh terus baca seperti mana Muallim baca tadi, terus tanpa berhenti. Okey. Wal as, demi masa. Maksudnya demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya al-insan manusia dalam kerugian. Lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kenapa tak sebut, Allah tak sebut innal makhluk, innal khuluq makhluk. Kalau makhluk luas, tapi bila kembali kepada insan, disebut insan, itu disandarkan kepada manusia. Jadi manusia sahaja yang boleh mengawal ataupun menjaga masa, merancang masanya. Binatang tak perlu, Jadi khusus kepada ayat ini, khusus kepada manusia, kepada kita lah, hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, illa, melainkan ataupun kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, wa tawasau bil haq, membuat kebenaran, melakukan kebenaran, dan membuat dengan sabar. Dia buat kebenaran dan dia sabar. Itu adalah orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Jadi kalau kita tak nak tergolong daripada orang yang rugi ni, kita sebagai orang yang beriman, kita kena beramal soleh, kita kena membuat kebaikan, membuat kebenaran, dan kita kena sabar. Kena sabar. Okey. Mari kita tengok serba sedikit yang dikongsikan di dalam buku teks kita ini. Okey. Kita tengok kat sini ada gambar seorang budak lelaki atau masa hidupnya seharian, perjalanan hidupnya seharian. Okey, kita tengok yang pertama. Gambar di halaman 8. Dia bangkit daripada tidur. Okey, tengok macam mana. Halaman 8, pukul 5.30 pagi. Dia bangun. 5.30 pagi dia bangun. Kalau kita boleh bangun pukul 5, kita bangun awal, lagi baik. Sekarang boleh nak bangun awal. Ataupun kita bangun awal pukul 5 ke, 4.30 ke, pukul 5, 5.30 boleh. Kalau mampu solat sunat 2 rakaat paling minimum. Kalau mampu kita solat sunat sebelum subuh, solat tahajud. Okey. Lepas tu pukul 6. Pukul 6 solat subuh. Pukul 6.30 sarapan. Pukul 7.30 bergerak ke sekolah. Kita pun boleh untuk sekarang. Pakai baju sekolah, pakai beg, pusing dalam rumah je. Ambil semangat. Berasa boleh gembirakan hati kita. Kebiasaan kita buat sebelum ni, bulan-bulan sebelum ni, sebelum PKP, kita pergi sekolah. Cuba kalau nak datangkan seronok pada diri kita, bangun pagi selepas subuh, pakai baju sekolah kejap, siap sarapan, jalan kat dalam rumah, pikul beg, nak hilangkan rasa boring, rasa puas. Okey, seterusnya pukul 7 dekat sekolah. Sekarang kita kat rumah. Okey, pukul 1.30 solat Zuhur. Jaga solat Zuhur. Lepas tu 2.30
balik sekolah, kita duduk kat rumah lah. Sekarang kita duduk kat rumah, kalau ada sekarang boleh bermain-main kat rumah, kawasan rumah je. 5:30 pagi main, 5:30 petang main, 7:30 solat maghrib berjemaah dengan ahli keluarga. Dengan ahli keluarga, lepas tu baca Al-Quran, solat isyak, mengaji, lepas tu solat isyak, kita ulang kaji pelajaran, buat latihan kalau ada. Lepas tu pukul 10 dah tidur. Kita 10 dah tidur. Jangan lagi nak main gadget, jangan lagi nak main game. Itu merugikan masa kamu. Kalau kamu tidur lewat, nanti kamu pun bangun lewat. Kamu jaga ni, tengok ni. Dia solat, dia membaca Al-Quran. Kita kena jaga hak kita kepada Allah SWT. Contohnya apa? Dalam satu hadis yang panjang, mu'alim hanya nak ambil setengah ataupun poin penting. Apa? Dan dicakap, Rasulullah cakap apa? Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Jaga Allah macam mana? Bukan kata jaga Allah macam kita jaga adik kita ke, tak. Jaga Allah memberi maksud kita jaga hak-hak Allah. Contohnya apa? Solat. Kita kena solat. Solat pada awal waktu. Kalau kita nak belajar jaga masa, kita jaga masa solat. Kita cuba tepati masa solat kita. Contoh subuh, pukul 6 pagi. Kita solat pukul 6 pagi. Bangun dan solat pada masa awal waktu. Kita jaga solat. Kita solat, tak azan lagi kita dah siap, siaga. Kita dah bersedia dengan pakaian. Kita dah sedia berada di atas sejadah untuk solat. Walaupun belum azan tapi kita dah bersedia. Bila kita jaga masa solat kita, insya-Allah masa kita dengan manusia, insya-Allah Allah akan permudahkan. Allah akan jadikan masa kita dengan manusia, dengan makhluk cantik, tersusun rapi. Hidup kita akan tersusun rapi bila kita jaga hak Allah. Okey. Dan akhirnya harapnya kamu semua boleh baca surah Al-As dengan baik. Hanya 3 ayat sahaja. Baca, kalau ada ruang masa, kamu boleh tengok kat YouTube bacaan-bacaan Syekh. Syekh Sudais ke, Syekh Shuraim ke, tengok bacaan mereka yang lebih cantik bacaannya, tajwidnya lebih elok. Kalau mu'alim, mungkin ada yang salah. Mungkin kamu lebih hebat lagi. Kamu boleh tengok yang syekh-syekh yang besar, Syekh Masjid Mekah ke, Syekh Masjid Madinah ke, untuk kamu belajar dengan lebih baik. Okey, untuk kali ini, untuk pelajaran kita pada hari ini, sekadar ini dahulu. Muallim harap kamu boleh baca surah Al-As dengan baik, dengan bacaan bertajwid dengan elok, dan kamu boleh beramal dengan surah Al-As. Paling tak kamu boleh jadikan ia amalan bila menjadi bacaan setiap kali selepas majlis ilmu. Amalkan, mudah-mudahan ada keberkatan dalam hidup kita. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.